don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Rafli Ramli. Beliau mengatakan Sanusi kantoi dengan Saifuddin. Okey, semalam tu saya baca sedikit detail dekat Malaysia Kini ni. Sanusi diminta jelaskan lawatan ke lokasi disyakil lombong haram REE. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Makno diminta memberikan penjelasan mengenai lawatannya ke lokasi yang dipercayai berlaku pelombongan haram unsur nadi bumi di hutan Sipak Enggang Sip pada 19 Februari lepas. Okey, mari kita dengar detail daripada Rafli Ramli. Di akhir kita komen macam biasa. Kita tak terkejut kali ini. Perkembangan dalam 24 jam yang lalu, Sanusi REE. Sanusi REE, Menteri Besar Kedah, sekali lagi kantoi dengan Saifuddin Nasution. Saya tak ambil tahu sangat, saya tengok dari jauh saja. Saya pun berminat walaupun saya memang tahulah kita bincangkan soal REE ataupun nadir bumi, logam nadir bumi ini yang disiasat kerana berlaku kecurian dan perlombongan haram dekat Kedah. Cerita dia. Ni orang Kajang ni, balik rumah nanti cuba cari REE dalam bawah tanah. Siapa ada REE, insya-Allah pakcik kaya raya tak payah duduk Kajang dah. Pergilah duduk kat mana-mana pakcik nak. Sebab REE nadir bumi ini ialah logam yang paling berharga sekali dalam dunia sekarang. Latar belakang dia saya ingat bagi mereka yang mengikuti semua dah tahulah. Cerita dia ialah berlaku perlombongan haram REE di Kedah. Benda ni orang dah cerita lama, dah gambar semua dah keluar lama dah. Dan ia telah disiasat oleh pihak berkuasa lama juga. Kerana peraturan negara kita, undang-undang tidak membenarkan sebarang aktiviti untuk mengeluarkan REE ini. Kerana ia adalah hasil bumi yang cukup bernilai dan kerajaan mengambil keputusan untuk memastikan ia diuruskan dengan baik supaya ia tidak dicuri dengan cepat. Itu semua orang tahu. Cuma beza dia begini, kuasa mengenai hasil bumi dan juga urusan tanah itu kuasa kerajaan negeri. Kuasa untuk menentukan sama ada boleh ekspor, boleh kilang, boleh proses itu ialah kuasa kerajaan persekutuan. Sebab itu, setakat ini, satu-satunya perkara yang dibenarkan ialah lesen teroka untuk mengesahkan bahawa dalam satu-satu kawasan tanah itu ada REE ataupun tidak. Tak boleh buat benda lain dah. Sebab tu saya kata pakcik-makcik boleh balik korek. Jangan korek lah, check lah, ada cara dia lah. Kalau tahu ada REE kat situ, pakcik dah boleh beli Mercedes biji dah. Baik, Perkara ini memang telah diketahui lama. Sebab telah ada beberapa tangkapan sebelum ini, iaitu orang yang ditangkap cuba menyeludup REE. Kemudian di kawasan dekat mana tu? Dekat kawasan tanah hutan simpan Bukit Enggang saya ingat. Saya tak pasti dekat Baling ke dekat Sik kan. Kemudian orang kampung pun semua banyak yang telah buat laporan pun tentang ada kegiatan haram korek tanah kat situ kerana dia dikhawatiri akan menyebabkan berlaku banjir. Kawasan tu kan banjir jadi sensitif lah. Potong pokok pun sensitif, apatah lagi korek bumi. Jadi orang kampung pun dah report komplain lama pun. Sanusi tahu, kita tahu. Cuma dia punya temberang itu, oleh kerana dia rasa dia boleh cakap apa saja dan pengikut-pengikut walaun dia ni akan ikut saja bulat-bulat, dia dengan berani menafikan. Kononnya saya tak tahu apa-apa. Ini sebuah fitnah. Ini tak betul. Jadi Saifuddin sekarang ini dia pun dah jadi inspektor gadget, tunjuk satu. Saya pun tak tahu dia nak tunjuk apa yang seterusnya. Mula-mula dia tunjukkan surat bahawa sebenarnya kawasan itu telah diberikan kepada satu syarikat Cina. Bukan syarikat Cina Kajang. Kalau Cina Kajang kita tak kisahlah, kaya lah juga orang Kajang. Ini Cina daripada tanah besar.
Ada seorang tu nama apa? Solo Fai. Saya ingat nama Solo Fai. Uncle So. Sanusi kata tak betul semua ni. Kemudian SPRM tangkap pegawai-pegawai anak syarikat pelaburan kerajaan negeri MBI. Sanusi kata ini fitnah ni. Ini semua konspirasi untuk menjatuhkan saya. Kemudian dia nafikan lagi. Dia kata saya tak pernah jumpa pun Cina tu. Saya tak kenal dia. 2 hari lepas Saifuddin tunjukkan gambar dia dengan Cina tu. Sudah pula dah. Sebab bila wartawan tanya, kata tak kenal. Ni gambar ni. Dia kata, yalah, saya tak kenal dia, saya bergambar je. Hari ini lagi hebat. Sebab selama ini, satu-satunya benda yang dia boleh jawab, Saifuddin duk tunjuk satu. Ni seminggu lagi ni kalau aku jadi Sanusi, kurus dah lah nak fikir menatang apa lagi nak keluar seminggu ni. Saifuddin tunjuk satu. Dia tetap kata ini semua fitnah. Saya tak kenal, saya tak tahu apa-apa pasal REE ni. Hari ini Saifuddin tunjukkan pula macam mana gambar dia melawat tapak REE tu saudara-saudari. Gambar dia ada 6-7 keping pergi melawat, tengok orang korek lubang semua. Jadi esok kita tunggu. Kalau saudara-saudari nak tahu perkembangan laporan dan liputan kempen PN yang seterusnya, tunggu ceramah saya malam esok kerana kita nak tengok apa Sanusi akan jawab. Dia nak kona baring kok mana lagi ni. Dia kata tak kenal, gambar dah keluar. Dia kata tak terlibat, surat yang dia sign dah keluar. Dia kata dia tak tahu apa-apa, gambar dia tepi lubang korek tu dah ada. Saudara-saudari. Baik Dan yang terakhir tentang liputan mengenai kempen ini, yang paling menarik sekali ialah ini musim manifesto, maka Perikatan Nasional masing-masing berlumba bagi manifesto ni. Dan manifesto yang paling menarik ialah manifesto mewujudkan peluang pekerjaan. Kedah, Perikatan Nasional Kedah menjanjikan dalam manifesto kalau Sanusi kekal jadi Menteri Besar, kerajaan yang dibentuk oleh Perikatan Nasional itu akan mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan baru untuk rakyat negeri Kedah. Kan? Saya pun tengoklah, rasa macam pernah dengar je ni. Janji-janji manifesto mewujudkan peluang pekerjaan. Saya kan, orang nak kata apa pun, kalau saudara-saudari ingat, nanti tengoklah balik, semak balik. Saya tak pernah janji untuk mewujudkan peluang pekerjaan sebab tak mudah. Peluang pekerjaan ini bukan boleh dibuat oleh ahli politik begitu. Jadi saya tengok balik. Ni siapa yang dulu-dulu ni pandai-pandai mewujudkan peluang pekerjaan janji ni? Yang kita selalu dengar selalunya PAS lah. Kalau dia nak bertanding pilihan raya, sebab dia tak ada modal, selalunya dia senang saja menjanjikan untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Sebab tu bila Sanusi janji kalau dia menang di Kedah, akan ada 100,000 peluang pekerjaan yang baru. Saya duk fikir-fikir, rasa macam pernah dengar je ni. Tengok, memang betul lah. Kerajaan PAS tahun 2018 yang di Terengganu, masa dia nak masuk pilihan raya, manifesto dia pun sama juga, iaitu kalau PAS menang di Terengganu dalam tahun 2018, kerajaan PAS pada ketika itu akan mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan yang baru. Dan dalam 2-3 minggu yang lepas, keluar baliklah cerita, kerajaan PAS nak masuk pilihan raya sekali lagi ni, maka orang duk tuntut tanya pasal manifesto dia yang 5 tahun lepas. PAS Terengganu dengan bangga mengatakan, kita telah berjaya mencapai manifesto kita mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan untuk anak-anak Terengganu. Saya kan orang Terengganu. Tak? Saya balik kampung, aku pelik. Macam tak ada je. Balik macam tu je. Mana 20,000 peluang pekerjaannya? Macam tak ada sangat pun.
Semak-semak lagi. Patut pun 20,000 peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh PAS di Terengganu itu ialah dengan menyewa bas-bas menghantar budak-budak Terengganu cari kerja kat Selangor. Saudara-saudari. Habislah korang dekat Kajang lepas ni. Berpuluh-puluh bas lah Sanusi hantar daripada Kedah lepas ni. Baik. Saya cerita pasal peluang pekerjaan ni dalam tempoh 20 minit yang akhir. Sebab saya nak berkongsi sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam perancangan Kerajaan Perpaduan mengenai bukan saja peluang pekerjaan baru tetapi mengenai reformasi pasaran kerja di negara kita. Kalau tengok apabila Datuk Seri Anwar melancarkan ekonomi madani, kita tumpukan kepada dua perkara yang cukup penting. Pertama, kita kena naikkan siling. Maksudnya supaya lebih ramai daripada rakyat kita yang berada di dalam keadaan gaji, kerjaya dan peluang ekonomi yang lebih baik di peringkat yang atas. Maka sebab itulah kita tumpu kepada industri-industri bernilai tinggi yang baru. Peralihan tenaga, ekonomi digital, pertanian moden sekali. Tapi kalau negara itu berkembang baik macam mana pun, kalau kita hanya tumpu kepada pertumbuhan ekonomi dan juga mewujudkan kekayaan semata-mata, itu belum tentu lagi akan membawa kesejahteraan kepada rakyat kerana kalau kita tidak berhati-hati, dia akan mewujudkan jurang yang besar di antara yang kaya di atas dengan yang biasa-biasa, yang miskin dekat bawah. Sebab itu perancangan kita ialah menumpukan dua-dua. Sementara kita memastikan kita lonjakkan siling, kita juga pastikan bahawa kita angkat lantai di bawah ini supaya semua rakyat kita ini dari segi gajinya, dari segi peluang kerjayanya, dari segi kos sara hidupnya, kalaupun tak kaya, tapi tak adalah susah kais pagi makan pagi. Itu sebenarnya ringkasan dan intipati kerangka ekonomi madani yang dilancarkan oleh Datuk Seri Anwar minggu lepas. Baik. Amin. Amin yang pening kepala aku lah. Kan? Sebab kerja tu jadi kerja saya. Tak? Baik. Jadi apa sebenarnya yang kita tumpukan untuk kita pastikan kita menaikkan lantai ini? Apa sebenarnya masalah utama keluarga Malaysia yang kebanyakan ini? Orang biasa. Macam ada yang ada di Kajang, yang duduk sekitar Bangi, yang sebelah Hulu Langat dan sebagainya. Kerja ada. Keluar universiti pun ada. Banyak budak kita. Masalahnya ialah apabila tangga gaji itu dia tidak naik dengan pada kadar yang selari dengan kenaikan kos sara hidup. Dan macam mana kita nak ukur ni sama ada betul ke tidak gaji itu telah meningkat selari dengan sumbangan pekerja-pekerja kepada ekonomi negara. Pertama, kita tengok peningkatan dari segi hasil tambah ekonomi negara dari satu tahun ke satu tahun. Secara idealnya, contohnya kalau kekayaan negara itu meningkat 5% tiap-tiap tahun, gaji pekerja secara puratanya juga mestilah meningkat 5% tiap-tiap tahun. Kerana syarikat ke ekonomi ke negara, kita tak boleh jadi kaya tiba-tiba. Ini bukan zaman Sanusi, pup tiba-tiba kaya. Ini zaman yang artinya ialah kita hanya boleh menghasilkan kekayaan kalau pekerja-pekerja kita membantu dan memberi sumbangan dalam bentuk produktiviti supaya negara makin kaya. Company jadi kaya sebab pekerja dia kerja bagus, hasil lagi banyak. Sebab itu kalau tumbuh 5% tiap-tiap tahun, gaji pun kena naik macam itulah. Itu asasnya. Tapi itu tidak berlaku di Malaysia, saudara-saudari. Sebab itu kita tengok dalam tempoh 20 tahun, bila saya masuk, saya tumpu kepada soal gaji dah 5-6 bulan ini,
ada beberapa perkara yang sebenarnya ialah menyedihkan sebenarnya. Saya bagi contoh. 20 tahun yang lepas, gaji median ni maksudnya gaji pertengahan rakyat lah. Kalau campur semua, ambil gaji setiap seorang rakyat. 1, 2, 3 sampai 10 juta. 10 juta 1, 10 juta 2. Ambil gaji penengah, median. Kita ambil gaji median itu, kemudian kita bandingkan dengan harga purata ataupun harga median nak beli rumah. 20 tahun lepas, perkali itu lebih kurang 5. Maksudnya, kalau gaji setahun lebih kurang 20,000, gaji median, harga median rumah ialah 100,000. Ini 20 tahun lepas. Jadi, dia kira boleh mampu milik oleh rakyat kerana harga rumah penengah itu adalah 5 kali ganda daripada gaji tahunan kita. Sekarang saudara-saudari kira, gaji median kita 22,700. Ni gaji median tau, bukan gaji permulaan. Gaji median kita 2,700. Setahun lebih kurang 30,000 lah. Setahun kan. Harga median rumah di Malaysia sekarang dah melepasi RM300,000. Maksudnya dalam tempoh 20 tahun, kuasa beli dan kemampuan rakyat kita untuk memiliki rumah, dia makin lemah kerana dulu hanya 5 kali ganda sahaja daripada gaji tahunan kita dah boleh dapat rumah. Sekarang dia dah jadi 10 kali ganda. Dia sama juga dengan harga barang, kos sara hidup yang orang duk, yang Perikatan Nasional duk ratib sekarang ni. Tak ada telur, tak ada telur, tak ada telur. Yang tak ada telur Sanusi dengan Azmin. Telur dah banyak pun sekarang. Tapi dia duk ratib lah, tak ada telur, tak ada telur. Sampai Muhyiddin pun pergi pelihara ayam sekarang. Kalaulah Muhyiddin tu pelihara ayam masa zaman dia jadi Perdana Menteri, tak adalah kita ada masalah ayam setahun yang lepas. Cukuplah ayam-ayam daripada Muhyiddin dulu. Sekarang ayam dah ada balik, barulah dia nak pelihara ayam. Dia dah ulang kos sara hidup mahal semua ni. Sedangkan isu sebenar ialah, pernah tak kita terfikir, inflasi telah turun selama 7 bulan berturut-turut. Inflasi paling rendah dalam tempoh 12 bulan. Inflasi mereda turun, maksudnya harga barang itu telah stabil. Baik. Jadi kenapa masih lagi ramai rasa macam masih lagi penat dengan kos sara hidup ini? Sebab ia bukan soal harga barang semata-mata, dia juga soal gaji. Kalaulah gaji itu naik berpadanan dari setahun ke setahun, sudah tentulah kalaupun telur tak ada lah, naik harga telur sedikit, dia tidaklah menjadi beban sekarang kerana kita ada lebihan wang daripada gaji yang lebih tinggi. Kalau ekonomi kita ini ada satu kerangka gaji yang memastikan gaji naik tiap-tiap tahun itu sepadan dengan hasil ekonomi yang kita usahakan dan sumbangkan kepada syarikat ataupun negara. Baik. Jadi macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak mewujudkan peluang pekerjaan dan macam mana kita nak memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan itu juga menjamin gaji yang lebih baik kepada pekerja-pekerja. Ini beza di antara Pakatan Harapan Barisan Nasional dalam Kerajaan Perpaduan berbanding dengan manifesto Sembang Kencang hantar budak-budak datang ke Selangor cari kerja, saudara-saudari. Sebab kita rancang, kita bincang, kita dah dapat persetujuan dan benda itu tak payah janji dalam manifesto. Memang dalam tempoh sekarang pun saya boleh sebut kita dah berjaya mewujudkan peluang-peluang pekerjaan melebihi 50,000 dah pun dalam tempoh 1 tahun akan datang. Tak payah masuk dalam manifesto, saudara-saudari. Cara dia kerana apabila kita nak wujudkan ini, kita kena tengok secara menyeluruh. Ambil contoh.
Macam mana kita nak mewujudkan peluang pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi? Kita kena cari industri baru yang bernilai tinggi dan berpotensi tinggi. Sebab itu baru-baru ini, kita lancarkan pelan peralihan tenaga. Saya dah ulang pelan peralihan tenaga ni, kalau ikut Walaun memang dia tak nak dengar sebab dia tak faham. Saudara-saudari, kalau kita terus tanam pokok kelapa sawit, kita terus buat kilang yang hasil, ialah yang banyak guna pekerja asing ni semua, kita mungkin buat duit tapi kita tak untung besar. Sebab orang lain lagi bagus daripada kita. Nak lawan ladang kelapa sawit, Indonesia lagi besar. Nak lawan kilang, sebab kita boleh ada pekerja-pekerja yang gaji rendah, Vietnam lagi banyak, Filipina lagi banyak, gaji lagi murah. Jadi sebab itu, untuk kita dapatkan pelaburan dan untuk kita mewujudkan peluang pekerjaan baru yang bergaji tinggi, kita kena cari bidang baru yang menawarkan pulangan yang lagi tinggi, yang menarik minat pelabur. Lemak kerang Sanusi ini laku. Menguruskan ekonomi negara pun tak banyak beza. Apa yang kita buat? Kita tengok dalam satu dunia, tahun 2020, 2021, 2022 belum keluar lagi. 2020 dengan 2021. 2 tahun berturut-turut, kita tengok sektor mana yang pelaburan paling tinggi sekali dalam dunia. Sektor itu ialah sektor yang dipanggil peralihan tenaga, iaitu sektor-sektor yang melibatkan tenaga boleh baru untuk menggantikan tenaga fosil, minyak, petrol semua ni. Jadi kita dah tahu kalau nak masuk, kita kena masuk sektor itu. Kemudian kita tengok perkara kedua. Sama macam kalau makcik nak jual nasi lemak kerang Sanusi kat sini, makcik kena tengok juga hebat ke tidak pesaing yang makcik buat. Makcik kena rasa dia punya nasi lemak best ke tidak. Kita pun sama lah. Kita tengok, kita tahu ini bidang yang kita nak kena tumpu, tapi kita tengok adakah persaingan daripada negara-negara serantau ini jauh di depan kita ataupun tidak. Alhamdulillah tak jauh. Tak ada sangat pun. Jadi maksudnya kita berada di kedudukan yang baik. Kalau kita mula masuk sekarang dan tumpukan perhatian, kita boleh menjadi peneraju dalam pasaran tenaga boleh baru di Malaysia. Di rantau Asia Tenggara. Jadi perkara ketiga kita buat apa? Maka kita kena mula beritahu orang lah. Sama macam makcik, kalau nak berniaga depan itu, nak berniaga nasi lemak kerang Sanusi yang lagi sedap, maka makcik kena buat banner sikit, pasang beritahu ke orang. Sebab itu kita lancarkan pelan peralihan tenaga negara untuk kita maklumkan kepada seluruh dunia pelabur-pelabur bahawa Malaysia bukan sahaja mempunyai cita-cita untuk meneraju dalam bidang berteknologi tinggi ini di Asia Tenggara, tetapi kita juga telah ada 10 projek berskala besar, termasuklah satu kapasiti penjanaan solar yang paling besar di Asia Tenggara yang berjumlah 1 gigawatt bernilai 6 bilion ringgit, dan insya-Allah bila siap nanti 2-3 tahun akan datang, ia juga akan menjadi kapasiti penjanaan solar nombor 8 paling besar dalam dunia. Jadi bila ada setiap satu tu projek ini, Petronas buat begini, Sime Darby buat begini, Tenaga Nasional buat begini, Khazanah buat begini, projek tu dah ada, maka pelabur-pelabur kata aku nak masuk, aku nak masuk juga. Dengan cara itu, setiap projek itulah akan menghasilkan bukan sahaja nilai ekonomi, tetapi mewujudkan peluang pekerjaan yang baru, yang bernilai tinggi. Dan bila kita dah dapat komitmen daripada 10 projek rintis nasional yang berskala besar ini dengan pelaburan 25 bilion, itu akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bernilai tinggi sebanyak 23,000 orang. Itu cara dia kita mewujudkan pekerjaan, pakcik-makcik. Bukannya kita duk sembang dalam TikTok, aku lawan Anwar Ibrahim. Sampai kiamatlah orang Kedah, orang Kelantan, orang Terengganu kena naik bas dan kereta api datang kat Kajang, Selangor ini cari kerja. Kita penat-penat hasilkan peluang pekerjaan,
Dia maki hamun sumpah serana, lepas tu dia hantar anak-anak dia datang ke Selangor untuk bekerja, saudara-saudari. Itu untuk yang atas-atas. Kita juga kena pastikan peluang pekerjaan untuk yang bawah-bawah ni. Yang lepasan sekolah. Sebab kalau kita hasilkan 23,000 untuk yang berijazah, untuk mereka yang memang dah ada kerjaya yang baik tapi nak jadi lebih baik, apa nak jadi dengan yang kat bawah ini? Sebab itu dalam ekonomi madani kita kata kita nak naikkan lantai itu supaya lebih ramai orang juga akan dapat berada dalam laba ekonomi. Sebab itu kita lancarkan semalam. Kita lancarkan satu program nasional yang bernama Academy in Industry. Ada orang kata, alah walau untuk bising. Alah benda ni dah ada lama dah ada lama. Kau pergi carilah sebelum ini. Kalau dah ada lama, kenapa walaun-walaun ni tak bekerja? Sibuk main TikTok. Sebab tak ada lah. Sebelum ni tak ada. Yang ada sebelum ini ialah pelajar-pelajar lepasan sekolah, kalau dia nak kerja, dia kena masuk dulu institusi latihan ni 3-4 tahun. Dia kena belajar dulu, lepas tu dia kena ambil periksa, lepas tu allow-nya sikit, lepas tu dia kena pergi jauh, lepas tu lepas 4 tahun dapat sijil, tak tentu dia akan dapat kerja. Dah 4 tahun dia nak kahwin pula dah. Bila dia nak kahwin, gaji yang ada itu dia rasa tak cukup, lepas tu macam-macam, akhirnya kalaupun dia tak ada kerja sambilan, akhirnya dia bekerja sambilan jadi TikToker untuk PAS, saudara-saudari. Ini masalah besar kerana 70% daripada terutamanya pelajar-pelajar lepasan sekolah Melayu, mereka tak melanjutkan pelajaran melepasi SPM. Jadi apa nak jadi dengan dia orang ni? Peluang kerja tak ada. Takkan nak marah, duk angkat tangan, nak lawan Anwar. Tunggu janji Sanusi 100,000 sampai Sanusi kurus dan putih pun tak jadi, saudara-saudari. Sebab itu, kita buat Academy in Industry, iaitu yang mengambil model yang ada di Jerman. Orang kita selalu cakap, kenapa kita tak buat macam Jerman? Sebab kalau di Jerman, kalau di Perancis, pelajar lepasan sekolah ada 2 pilihan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapatkan kerjaya. Satu macam kita kat Malaysia yang secara formal, kita masuk universiti belajar sepenuh masa, dah dapat ijazah, lepas habis ijazah 3-4 tahun, kita pun minta kerja. Mula kerja umur 22, 23, 24. Itu cara biasa. Tapi di Jerman dan juga di Perancis, di negara-negara Eropah, mereka juga ada aliran selari, aliran teknikal dan vocational. Iaitu kalau lepasan sekolah, kalau kamu tak nak sambung belajar, kamu boleh kerja terus. Dan bila kerja terus itu, bukan perantis sambilan ni, memang kerja terus. Masuk kerja dan sekarang ini dengan gaji minima 1,500, campur lagi dengan allowance, kita dah semak dan majikan-majikan telah pun bersetuju bahawa anggaran gaji bersih bulanan untuk anak-anak umur 18-19 tahun yang lepasan sekolah ini ialah sekitar RM2,000 sebulan. Jadi dia kena kerja, kemudian ada modul latihan yang khusus dan mereka akan dinilai dan setiap 9 bulan, kemudian 18 bulan, penilaian itu apabila mereka telah tamat bekerja selama 18 bulan, mereka akan disijilkan secara automatik dengan sijil kemahiran Malaysia. Sekarang ini nak dapat sijil kemahiran Malaysia, kena masuk sekolah, institusi 3-4 tahun dulu baru dapat. Sebab tu budak tak nak. Dia nak dapat gaji terus. Buat apa? Susah-susah nak belajar ni 3-4 tahun nanti kena bayar hutang PTPTN lah, PTPK lah, hutang semua. Keluar kerja, tak tentu dapat kerja. Baik kerja terus. Itulah yang kita buat dan setakat ini kita sudah ada 200 syarikat yang telah ditauliahkan di dalam program ini dan bila mereka ditauliahkan, mereka boleh ambil lepasan-lepasan sekolah ini untuk terus bekerja supaya mereka menggantikan pekerja-pekerja asing. Sebab sekarang ini bila budak-budak muda kita tak nak kerja, majikan kena ambil pekerja asing. Dalam keadaan pekerja asing sekarang ni mahal. Gaji dia gaji sama dengan
gaji minima kita. Kena bayar 1,500 setiap bulan, campur overtime. Kemudian kena bayar visa lagi, kena bayar. Jadi majikan pun tahu lebih baik untuk masa depan kita menggaji anak-anak muda tempatan kita. Itulah fungsi kerajaan. Mewujudkan satu sistem latihan dan pendidikan tinggi, aliran vocational yang membolehkan anak-anak kita habis saja tingkatan 5 terus bekerja dan terus dapat peluang untuk pendidikan tinggi kerana mereka akan disijilkan mengikut kemahiran dan pengalaman bekerja, bukan periksa exam. Itu tentang komen saya lah. Saya akan baca detail sikit lagi dekat Malaysia kini ni. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memohon penjelasan itu berikutan pendedahan beberapa keping gambar lawatan Muhammad Sanusi ke lokasi berkenaan selain mempersoalkan tindakan yang diambil berhubung perkara tersebut. Sebenarnya dah ada lawatan itu. Foto pada 9 Februari yang diambil, maksudnya seawal 9 Februari tahun ini, Menteri Besar Kedah telah turun dan menyaksikan sendiri insiden kecurian ini. Dia tengok sendiri kemusnahan kawasan. Bagaimana dicari gali secara intensif dilakukan. Melibatkan kawasan yang sedemikian luas. Namun daripada tarikh itu, tiada tindakan yang benar-benar serius diambil oleh beliau selepas lawatan ke tempat lokasi kejadian. Bukan sekadar balik diam dan tak buat apa-apa. Tapi beliau telah terus menafikan bahawa beliau mempunyai maklumat tentang kejadian ini. Katanya dalam sidang media digital hari ini. Okey tuan-tuan. Kita harap semua rakyat memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan terutama rakyat Kedah supaya dapat kalih bagi sama. Okey tuan-tuan. Jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.